Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Niche Bags. So, untuk video kali ni aku nak teruskan dengan, boleh kata ini adalah aku punya projek projek banner gravel. So basically siapa-siapa yang baru sampai kat channel aku nak beritahu yang aku sebenarnya dah ada gravel bike. So gravel bike aku ni adalah Kespo Stock Feather. So Stock Feather ni didatangkan dengan stock setup dia. Secara asasnya dia lebih kepada road punya setup lah, sebab dia adalah hybrid gravel. So dia lebih kepada, kita boleh kata road bike lah. Disebabkan itu aku nak cuba tukarkan Stock Feather ni lebih kepada gravel lah. So aku nak masukkan dia lebih into gravel dan mungkin sikit lah. Aku nak jadikan dia lebih lasak. Okay, jadi aku punya projek banner gravel ni, aku nak buat dia dengan beli barang-barang yang mampu milik, ataupun barang-barang unbranded, ataupun barang-barang brand underdog yang mungkin orang lain tak pernah try, mungkin tak pernah dengar pun brand tu. Tapi aku cuba, aku beli kat Shopee, aku beli dekat mana-mana website lah. Kadang-kadang ada orang jual terpakai, aku pun beli juga yang macam tu. So aku nak cuba untuk dapatkan setup gravel yang paling murah aku boleh buatlah. Bukanlah murah, tapi berpatutan dengan apa harga yang aku bagi. Jadi aku nak buat disclaimer dulu, tak semua benda yang aku beli ni baru. So ada barang-barang yang aku beli use lah. So mungkin kalau korang beli baru, harga dia berbeza sikit lah. Okay, the first thing yang aku beli adalah aku dah beli ni aku dah beli RD baru. So ini adalah RD daripada Altegra RX. So Altegra RX ni basically dia sama je macam Altegra ataupun sama je macam RD Road yang lain. Bezanya dia ada clutch. Dia ada clutch mechanism. Kenapa aku perlukan clutch mechanism ni? Sebab kalau siapa-siapa yang pernah tengok aku punya video yang aku lumba gravel, masalah dengan RD 105 ni, kalau masuk kepada gravel trail yang agak bumpy, korang punya rantai tu memang akan lucut sebab dia akan slapping. Sebab kita tengok dia punya play ni sangat-sangatlah banyak. Sebab ini adalah RD yang dicipta untuk road lah. Condition road ni kebiasaannya kita tengok memang sangat-sangat flat, tak ada bumpy, tak ada pothole yang terlampau dalam. Dia dicipta untuk keadaan yang lebih mendata ataupun keadaan yang tak bumpy lah. Tapi dengan adanya Altegra RX ni dengan clutch mechanism, dia boleh stop daripada main lah. So kita ada switch dia dekat sini. Okay, korang boleh on ataupun korang boleh off lah. So kalau korang off, dia boleh main. Dia boleh main macam ni. Dia punya cage ni korang boleh gerak-gerak macam ni lah. Boleh main. Tapi walaupun dia boleh main, dia tetap lebih keras daripada RD 105 ni. Dan lagi satu, kalau korang on dia punya clutch ni, dia punya tu dah tak nak gerak dah. Tak nak gerak. Okay, dia dah mati. So korang dah tak nak gerak-gerakkan dia. Ini bermakna kalau korang masuk kepada bumpy trail ataupun korang masuk off-road, dia akan lebih stable lah. Lebih-lebih lagi sekarang aku pun dah tukarkan aku punya chainring kepada single chainring. Jadi disebabkan itu, dia punya chain tu tendensi dia untuk jatuh tu lebih banyak lah. Kalau korang tengok video aku race gravel masa Nifty 50 tu pun korang boleh nampak dah 2-3 kali dia punya rantai tu jatuh. Lepas tu memang susah gila nak masukkan balik. Lepas tu aku juga dah upgrade lah benda ni. Sebab aku dah masukkan OSPW, aku dah masukkan oversized pulley system. So thank you kepada Megabyte sebab sponsor aku untuk Crowder OSPW ceramic ni. Aku tak tahulah dia boleh pakai ke tak, sebab dulu sebelum ni aku pakai dekat aku punya road bike, dekat aku punya RD Durais. Tapi disebabkan sekarang aku dah ada oversized pulley wheel daripada Cycling Ceramic, so aku dah tak pakai lah dia punya pulley ni. Jadi disebabkan ada barang ada, so aku masukkan je lah dekat RD Altegra RX ni. So aku nak tengok boleh ke tak. So yang ni adalah 12, yang ni adalah 14. So dia upgrade sikit lah. Tak adalah oversize sangat, tapi dia besar sikit lah daripada pulley standard lah. Selain tu, apa barang yang aku dah beli juga, aku dah beli kaset baru. Aku dah beli kaset ni. Kaset ni memang besar. So ini adalah 1140. Okay, kalau kau tengok daripada brand Zito. Sebab apa aku pilih brand Zito ni? Sebab Zito ni aku dah tengok based on review orang ramai. Orang kata Zito ni reliable, cheap. Lepas tu dia juga boleh kata dia lightweight jugalah. Sebab untuk kaset yang manufactured by Chinese company macam ni, harga dia pun murah. Lepas tu dia buat daripada steel. Aku tak rasa dia boleh pergi rendah lagi lah dia punya weight. So bagi aku ini dah cukup lightweight lah ni untuk dia punya setup. Lepas tu yang paling smart aku suka dia punya lock ring lah. Lock ring dia ada colour macam ni. Nampak macam mahal sikit lah. So harga dia aku beli ni dalam RM90. Siap postage lah. Nanti aku akan letak link dekat bawah. Ni aku akan letak link lah kat bawah nanti.
So kalau siapa-siapa minat, korang bolehlah beli, masuk ke kad korang, korang beli dah pada link tu. Okay, lepas tu mungkin ada yang tertanya-tanya, berapa max kaset boleh pakai untuk Altegra RX ni? Sebenarnya yang daripada manual dia kata boleh masuk sampai 34. Maximum teeth dia adalah 34. Tapi kenapa aku berani masukkan 1140? Sebab aku banyak tengok daripada forum-forum, ramai orang dah guna 1140 dekat Altegra RX dan works fine, tak ada masalah. Ada orang pakai 42. Tapi yang besar lagi sikit tu, itu dia dah jadi macam shifting dia dah problem sikit lah. Tapi kalau 42, 40 should be fine, sangat-sangat okey lah. Sebab aku tengok ramai orang guna, aku pun beranikan je lah. Sebab apa aku nak masukkan 40? Sebab basikal ni, gravel ni berat. So aku pakai 34 tu boleh climb, bukan tak boleh climb, tapi dia pisang sikit lah. Lepas tu aku punya chainring pula single chainring 38. Dengan basikal berat, aku yang tak apa kuat ni, aku rasa macam tak apa ngam lah. Jadi disebabkan tu aku masukkan kaset besar sikit lah. So 38 aku punya chainring. Lepas tu belakang maksimum dia sekarang dah jadi 40 lah. Sebelum ni 34, sekarang ni aku nak pakai 40. Chain capacity dia sama je untuk RD ni dengan RD105 ni, sama je 39. Kalau aku nak beli GRX yang 810, capacity dia lebih sikit lah. Capacity dia 40. Tapi capacity dia memang 40. Cuma perbezaan harga GRX ni sangat-sangat mahal lah. GRX ni aku tengok harga dia yang ada dalam market sekarang, walaupun used, harga dia 500 ke 600 ringgit lah. Tak kisahlah yang 810 ke, yang 812 ke, harga memang lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kita beli mahal-mahal macam tu, especially untuk aku yang student ni, kalau nak beli bahan macam tu, nanti aku jadi sayang. Jadi bila dah sayang, nanti dah jadi bahan hiasan je lah. Jadi aku beli yang Altegra RX ni. So Altegra RX ni pula, harga dia, aku beli ni used, so aku dapat dalam harga 300 macam tu lah. Bagi aku sangat reasonable. Sebab ini antara RD yang ada clutch yang paling murah lah yang aku boleh jumpa untuk 11 speed. Sebab boleh cari yang lagi murah, iaitu korang buat mallet setup ataupun korang pakai MTB punya RD kat belakang. Cumanya RD dia memang murah, tapi disebabkan dia punya pull ratio dia daripada shifter tu lain, jadi korang kena ada conversion. Ada conversion. So korang kena pakai hoof tampan tu. Bagi aku benda tu pun harga dia dah 200 lebih dah, hoof tampan tu. So nak tambah lagi dah jadi 300 lebih. Baik je aku beli yang ni secara use, dah siap clutch apa semua. Korang tak perlu nak conversion ratio, pull ratio tu apa semua. So 300 cun-cun je, korang masuk terus, boleh pakai terus lah. Tak ada masalah. Itu saja lah kot. Aku nak try untuk pasang dulu. Aku nak try pasang sendiri sebab aku malas nak pergi kedai. Tapi kalau tak jadi, kita buat pergi kedai lah. Mekanik mesti marah kan, sebab aku buat macam ni kan. Tapi tak apalah, aku malas nak pergi kedai. Tada! So aku dah masukkan wheelset DT Swiss. So wheelset ni kenapa aku pilih? Ini adalah wheelset paling murah yang ada untuk gravel bike lah. Sebenarnya ini wheelset road bike, dia ada yang untuk gravel punya, tapi bagi aku ini pun dah cukup dah untuk gravel. Sebab dia punya internal width dia dah 20. So bagi aku dah cun-cun lah. Boleh masuk tayar yang besar, sampai 60 pun boleh masuk. Cuma masalahnya basikal aku tak boleh masuk 60. Sebab kedua pula aku pilih rim ni, sebab rim ni dia support tubeless lah. So rim ni memang tubeless ready. So tak ada masalah untuk aku. Andai kata nanti aku nak masukkan tubeless setup lah kepada aku punya gravel bike. Lepas tu, disebabkan aku dah tukar rim ni, aku juga tukar tayar. Tayar ni adalah tayar WTB Nano size 40. So 700 x 40C lah. Jadi kenapa aku pilih 40C? Sebab tayar ni available size ni je lah. 38 tak ada. Dan aku pun nak tayar lebih besar, dan aku nak try masukkan tayar yang paling besar yang boleh masuk lah dekat basikal aku. Jadi kesimpulannya 40 je paling besar boleh masuk dekat stock feather lah. Sebab stock feather ni dia bukannya gravel setup, dia cyclocross setup. So dia punya clearance tu tak adalah besar sangat. WTB Nano ni antara tayar gravel yang paling murah yang support tubeless. Lepas tu yang paling best untuk kita pakai lah, dia punya TPI dia 60 tak silap aku. Gravel lah aku tak sure sangat lah. Kalau kita nak lenjan laju-laju pun tak ada masalah sangat lah. So ni pun bukan main basikal aku untuk aku nak racing ke apa. Tapi kalau aku nak lomba gravel, aku ada. Kalau aku nak pergi touring, aku ada basikal. Bagi aku dah cukup lah. Okay, lepas tu aku juga disebabkan rim ni
sebenarnya dia center lock punya rim, tapi aku nak pakai Pro punya disc ni, rotor ni. Aku pakaikan conversion kit daripada Shimano. So barang ni RM70 lah. Daripada aku nak beli disc baru harga RM200 lebih, lebih baik aku pakai conversion kit lah, RM70. So aku boleh pakai yang disc sedia ada ni. Dia tak best sangat, tapi dia punya braking tapi bagi aku cukup. Dia tak best sangat tapi dia cukup. So mungkin itu je lah kot. Setakat ni yang aku dah buat lah dekat basikal ni. Ada lagi beberapa, tapi nanti kita akan cerita in detail lah. Kita akan buat review lah aku punya basikal tu. Nanti kita tengok macam mana lah. Sebab aku memang sangat-sangat busy sekarang ni. Kau tengok mata aku pun macam orang tak cukup tidur lah. Aku dah tak cukup tidur sebenarnya. Aku dah hampir 2 bulan juga. Bukan 2 bulan lah, sebulan lebih lah. Lepas tu aku dah tak kayuh 2 bulan juga. Jadi aku busy dengan thesis apa semua. Sekarang ni aku dah siap thesis aku semua. So lepas ni aku nak buat presentation untuk aku punya thesis ataupun aku punya final year project. So itulah, sekarang ni aku dah tak nak tidur awal masalahnya. Sebab dah lama sangat tidur lambat. Aku dah tak nak tidur awal. Lepas tu aku jadi barai ni. So masalahnya, itulah masalahnya. Orang kata awal tak kalut, tapi aku buat awal pun kalut juga. Aku ada masa sikit ni, aku nak buat lah video sikit pasal aku punya setup ni. Lepas tu aku nak pasang nanti, kita tengoklah apa hasilnya. Jom. Sikit. Ya, tapi aku rasa hantar dia pendek lah. Kena tukar hantar. Kenapa tak tunjuk footage pasang? Sebab bersepah-sepah. So malas tunjuk. Jadi ni je lah. Dah siap semat lah. Tak ni dia. Sekejap. Dia tak gerak. So dia tak jumping-jumping macam ni lah. So aku rasa itu je lah kot untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau kau rasa video ni manfaat. So dah nak sambung buat kerja. So ciao.